Baik, kita bersama dengan segmen Elit Rohani pada hari ini dengan topik kita pada hari ini ialah berprasangka baik. Topik yang cukup menarik sekali ya, Sarina. Dan untuk membicarakan mengenai dengan topik kita hari ini berprasangka baik, kita amat berbesar hati kerana kita ada di talian wawancara secara virtual. Kita penyampai hari ini untuk membicarakan mengenai hal ini ialah Dr. Hajah Mas Suryati Haji Yahya. Beliau adalah merupakan seorang timbalan pengarah Pusat Penataran Ilmu dan Bahasa Universiti Islam Sultan Syarif Ali. Baik, kita sapa tetamu kita. Assalamualaikum Dr. Hajah. Assalamualaikum Apa khabar Dr. pagi Hajah. ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Sehat. Ya. Baik, lawa, menarik topik kita ni hari ini ya. Bersangka baik ataupun apa yang sering dikatakan tu husnuzon ni Dr. Hajah. Ya, betul. Baik. Ni barangkali kita boleh terus saja untuk mendapatkan huraian dan perincian akan maksud topik yang kita bawakan hari ini, berprasangka baik. Silakan Dr. Hajah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para penonton, para pendengar di mana jua segmen ini dapat diikuti, semoga semuanya di bawah ataupun sentiasa dalam peliharaan Allah jua. Okey. Baik, insyaAllah melalui segmen ini saya akan bawa satu tajuk yang agak berkaitan juga dengan situasi kita di masa ini, iaitu berprasangka baik. Secara umumnya prasangka baik ini kita ni mafhum ada dua tu sebenarnya, ada prasangka baik tadi pada sesama manusia dan prasangka baik tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun fokus segmen kali ini adalah prasangka baik tadi kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, secara definisinya yang dimaksudkan dengan husnuzan ataupun prasangka baik. Prasangka baik ni bahasa Melayu kita ni, tetapi bahasa Arabnya adalah husnuzan. Okey. Baik, prasangka baik tu dalam bahasa Arab adalah husnuzan. Husnul itu adalah baik, kemudian zan itu adalah prasangka. Baik, dari segi terminologi Islam, husnuzan ni sebenarnya membawa maksud berfikiran positif juga sebenarnya. Jadi secara istilahnya husnuzan ni adalah sikap perbuatan yang selalu berfikir positif terhadap apa yang telah diperbuat oleh orang lain. Jadi menyentuh kepada prasangka ni, saya suka membawakan satu hadis kursi. Okay. Saya rasa banyak je yang tahu tentang hadis kursi ni. Okay. Cuma akan meng-highlight semula. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ana inda zanni abdi bi. Maksudnya, aku sesuai prasangka hambaku kepadaku dan aku bersamanya apabila ia memohon kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita ni melihat hadis tersebut, kalau kita ni perhatikan, di sana kita ni akan dapati tersiratnya satu ajakan daripada baginda Rasulullah SAW. Baginda mengajak kita ni supaya kita ni itu sentiasa berusaha untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kerana apa? Kerana Allah Subhanahu wa taala itu ia akan berbuat sesuai prasangka hambanya. Bila seseorang hambanya itu berprasangka baik atau berprasangka bahasanya Allah itu jauh, maka Allah pun akan menjauh. Okay? Sebaliknya, kalau misalnya seorang hambanya itu bersangka bahasanya Allah itu dekat, maka Allah pun akan mendekat kepadanya. Jadi merujuk kepada maksud hadis satu juga, Ibn Athaillah di dalam kitab beliau Al-Hikam ada mengungkapkan juga. Di sana menyebutkan, dalam kitab itu ada menyebutkan katanya bahawa barang siapa yang ingin mengetahui kedudukannya di sisi Allah, maka lihatlah seberapa tinggi kedudukan Allah dalam hatinya. Demikianlah juga siapa yang ingin mengetahui seberapa dekat Allah dengan dirinya, maka lihatlah seberapa dekat Allah dengan hatinya. Jadi perkara ni yang
kena ambil perhatian sedikit. Okay. Jadi kalau kita ingin dah faham ni, maka kita ni mudah saja mungkin agak kerana rasa kecewa, so kita ni mungkin boleh bersangka buruk dengan apapun jua macam tu. Okey, mudahan dengan hadis satu menjadi satu motivasi kita ni jua. Baik, menghubung hadis satu dengan satu ayat daripada firman Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Okay. Terjemahannya, dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, nescaya akan perkenankan bagimu. Jadi maksudnya di sini ialah untuk menghubungkan dengan hadis qudsi tadi. Artinya kalau kitanya tu bersangka kurang baik dengan Allah Ta'ala, seolah-olah kitanya itu sudahlah kepada tahap ataupun mencapai kepada satu langkah yang kitanya itu seakan-akan berputus asa. Maka dengan ayat tadi, ayat daripada surah Al-Mu'min tadi, maka di situ akan menjadikan motivasi kita semula bahasanya Allah berfirman, berdoalah kepadaku. Jadi saya akan perkenankan. Jadi dengan ayat ini akan menambah motivasi kita ni supaya rajin-rajin kita ni berdoa. Selalu-selalulah berdoa, sentiasalah berdoa. InsyaAllah pasti akan diperkenankan. Meskipun mungkin nanti natijah doanya mungkin agak terkebelakang ataupun terlewat sedikit. Okey, kenapa? Tapi sebenarnya itu semuanya dalam perjalanan ada hikmahnya. Baik. Dalam bercakap tentang prasangka baik ini, saya akan teruskan saja. Kita ni prasangka baik ini sebenarnya ada tiga, terbahagi kepada tiga sebenarnya. Okey, pertama prasangka baik kita ni kepada Allah Ta'ala tu ialah kita ni menerima segala qada dan qadar yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita ni menerima baik, redha macam tu. Kemudian prasangka baik kita ni ke atas diri kita sendiri sebenarnya. Jadi maksudnya adalah kita ni kena percaya, kena yakin kepada diri kita ni sendiri dan percaya atas kemampuan kita ni sendiri. Dan yang terakhirnya adalah husnuzan ataupun prasangka baik kita ni kepada orang sekeliling kita ni. Ni kena awas sedikit kita ni kena hati-hati sedikit dengan perkara ni. Sebabnya kita ni akan kalau kita mempunyai persangka yang mungkin kurang baik dengan orang lain, mungkin hanya nanti akan menjadikan satu fitnah. Jadi kita ni kena hati-hati dalam perkara berprasangka baik dengan orang lain ini. Biarlah kita ni menetapkan sentiasa berprasangka baik dengan orang lain. Artinya apapun yang terlihat orang lain lakukan itu, kita sangka baik. Janganlah kita ni mengandaikan sesuatu yang belum pasti ada buktinya. Macam itu. Yang penting kita ni faham. Dalam hal ini, Dr. Hajah, yang penting kita ni faham sebenarnya apa yang dimaksudkan dengan berprasangka tu. Kalau sudah namanya berprasangka tu, sesuatu yang mungkin kita rasakan ataupun kita fikirkan itu baru orang dalam kategori andaian sahaja, belum lagi orang disabitkan sebenarnya. Dan mungkin dalam hal ini juga kita ingin Dr. Hajah untuk lebih menghuraikan ni Denny terima kasih Dr. Hajah. Mungkin Dr. Hajah kalau Dr. Hajah boleh menghuraikan serba sedikit mengenai dengan berprasangka baik kepada Allah menurut Al-Quran dan hadis, Dr. Hajah, silakan. Okey, prasangka baik kita ni kepada Allah sebagaimana yang disebutkan tadi, kalau menurut pada hadis, hadis qudsi tadi yang saya sebutkan, dia merupakan ajakan supaya kita ni tu sentiasa berusaha. Kalau kita ni merujuk kepada hadis qudsi yang saya sebutkan tadi, di mana daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW tadi, Allah SWT berfirman, ana 'inda zanni 'abdi bi. Maksudnya aku sesuai prasangka hambaku padaku dan aku bersamanya apabila ia mohon kepadaku. Jadi ini sebuah hadis qudsi yang sangat baik untuk kita ambil faham. Jarang diuraikan dalam harian ni, dalam kita selalu prasangka ni, kita harus ambil hadis ini sebagai satu pegangan. Boleh kita lihat sendiri sebenarnya ia adalah merupakan satu motivasi juga sebenarnya ke arah kita ni. Dan ingatlah daripada hadis ini tajwa Rasulullah ia mengajak kita ni sebenarnya daripada hadis satu
bertitik tolak daripada hadis kudusi tersebut, Rasulullah mengajak tadi supaya selalu bersangka baik dan selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksudnya kalau tadi itu bersangka Allah Taala jauh daripada tadi, maka akan jauhlah jua macam itu. Tapi kalau tani mengatakan atau menganggap ataupun bersangka baik bahasanya Allah sentiasa dekat dengan tani, insya-Allah Allah pasti akan dekat dengan petani. Baik, Dr. Hajah, terima kasih di atas penerangan yang cukup terang, orang cukup jelas. Jadi soalan seterusnya, Dr. Hajah, mungkin Dr. Hajah boleh huraikan mengenai dengan manfaat. Apa manfaat kita ni berprasangka baik kepada Allah, Dr. Hajah? Silakan, Dr. Hajah. Baik, kalau kita ni bersangka baik ni manfaatnya ialah ada berapa, mungkin ada beberapa perkara. Pertama, kalau kita ni bersangka baik kepada Allah Taala, ia akan menyuburkan rasa cinta kita ni kepada Allah juga. Yang penting. Kemudian akan menyuburkan ataupun akan menambah baik rasa perasaan syukur kita ni atas nikmat yang Allah Taala berikan kita ni. Kemudian sekaligus juga akan menyuburkan menambah lebih baik lagi sifat sabar kita ni, dan seterusnya kita ni bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya kita ni akan sentiasa ada satu keinginan untuk sentiasa berusaha untuk beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana saya sebutkan tadi, husnul zan ni tadi, berprasangka baik ni ia adalah merupakan satu fikiran positif. Jadi suatu perlu kita ni semaikan prasangka baik ini dalam diri kita sendiri juga sebenarnya. Baik, saya percaya juga Dr. Hajah untuk sama-sama kita ni dapat melatih dan mempraktikkan ini boleh saya katakan sebagai salah satu tabiat juga ya, tabiat rohani kita ni untuk, dan juga minda kita ni untuk berprasangka baik. Kalau dalam hal berprasangka baik kepada Allah itu adalah sesuatu yang saya rasakan cukup mutlak, kerana kita mengetahui kehidupan kita pun orang kita berserah, kitalah hamba dan kehidupan kita ni kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma dalam konteks berprasangka baik sesama manusia ini, kita tahu dalam agama sendiri ni Dr. Hajah ada menyatakan setiap prasangka tu akan menjadi sesuatu yang fakta apabila kita ni tahu mengetahui kebenarannya. Dan begitu juga tahap kesabaran. Tahap kesabaran ada batasnya. Barangkali dapat Dr. Hajah kaitkan apa orang kesinambungannya berprasangka baik ni dengan tahap kesabaran seseorang itu. Di mana kita ni boleh sentiasa berprasangka baik dan di mana kita ni boleh bertindak macam tu. Baik, ini kita ni bercakap berprasangka baik dengan sesama manusia. Okey, baik. Sebenarnya yang harus waktu saya sebutkan tadi dalam 3 perkara ataupun 3 bentuk prasangka, yang terakhir prasangka kita ni sama manusia itu adalah perlu kita ni jaga dan harus kita ni berhati-hati. Kenapa? Kalau kita ni membuat prasangka andaian yang kurang tepat, dia hanya akan menjadi satu fitnah. Dan akhirnya kita ni sendiri yang menempuh dosanya. Jadi itu agak berat untuk kita ni apabila menanggung dosa itu. Dalam menjalani kehidupan seharian, dalam kita ni bergaul, memanglah kita ni mungkin tidak akan terlepas pun barangkali juga namanya juga manusia. Akan tetapi kita inilah yang memandu ataupun mengawal diri kita ni, dalaman kita ni itu, supaya jangan sampai ke tahap yang akhirnya nanti natijahnya memberikan satu dosa kita ni macam itu. Jadi dalam proses sebelum sampainya natijah menjadikan kita itu sebagai orang berdosa, sekurang-kurangnya kita ni sudah mempunyai satu pemikiran. Mungkin dalam hati kita yang mengatakan mungkin bukan dia barangkali, jadi kita ni mengelak untuk mengatakan satu tuduhan kepada seseorang yang tidak pasti, macam itu, tidak pasti kesahihannya, dan kita ni tidak ada bukti yang jelas mengenai apa yang kita ni andaikan dan apa yang kita ni tuduhkan, kita ni buat tuduhan ke atasnya macam itu. Jadi agak kurang bagus untuk kita ni dalam menjalani kehidupan, apalagi kita ni mempunyai silaturahim sebenarnya dengan orang dekat kita ni juga sebenarnya. Jadi agak sensitif juga sebenarnya cerita ataupun berkenaan dengan topik
berprasangka baik dengan orang sekeliling taninya. Baik, Kena Dr. jaga Hajah. yang baik. Dr. Hajah, perkara yang paling menarik yang saya rasakan dapat saya ambil daripada perkongsian Dr. Hajah tadi ialah berprasangka indah baik boleh menjadi kepada fitnah. Jadi itu sesuatu yang harus kita ingat sentiasa. Betul. Jadi Dr. Hajah, daripada pihak Rampai Pagi kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Hajah Masuryati Haji Yahya di atas perkongsian yang diberikan. Terima kasih Dr. Hajah. Ya, kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.